Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda di kelas Amali Epidemiologi dan Biostatistik untuk Unit 3, Application of Descriptive Statistic and Data Collection. Amali hari ini meliputi pengumpulan data epidemiologi menggunakan analytical software. Hasil pengumpulan data akan dipersembahkan kepada bentuk yang lebih mudah untuk difahami. Penyiasatan penyakit berjangkit bawaan air. Okey, ini saya ambil yang KKM punya. Okey, saya ambil yang KKM punya. Kenapa? Dalam masa yang sama, tolong find out apa-apa yang lain lah. Yang saya punya bawaan penyakit. Awak boleh buatlah borang penyiasatan penyakit HFMD. Contohnya, boleh. Tak ada masalah. Apa-apa sahaja yang awak minat. Okey. Apa-apa sahaja yang anda minat, anda boleh cari. Carilah. Borang penyiasatan penyakit berjangkit bawaan air. Contoh. Borang penyiasatan penyakit berjangkit ni, tak silap saya, dia ada yang lama punya version, dia ada yang baru punya version yang belum di-revise lagi lah. So, anda boleh ambil mana-mana yang relevan dan sesuai. Senarai borang yang digunakan di dalam info sihat, keracunan, garis panduan pengurusan kes wabak dan typhoid. Borang siasatan laporan wabak keracunan makanan. Baik, saya ambil yang ini. Awak boleh follow, awak juga boleh ambil yang lain. Ikut minat masing-masing lah. Baik, ini contoh borang penyiasatan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan. Jadi, saya akan gunakan contoh borang ini untuk di-online-kan. Faham? Saya akan mendigitalkan borang ini. Okey, menggunakan Epi Info. Kemudian, saya akan mengekstrak maklumatnya dan saya akan membuat analisisnya kemudian. Okey? So, inilah borang yang awak akan terlibat ketika awak menjadi PPKP di lapangan nanti. Dah tengok Kalau tak nak buat yang sama dengan saya pun, saya tidak ada masalah. Cuma awak boleh tengoklah kat depan ni, saya just tunjukkan contoh-contoh borang yang berkenaan. Agak ekstensif dan banyaklah. Okey? Ini contoh line listing. Yang penting dalam penyiasatan epidemiologi ketika awak menjadi PPKP adalah line listing serta maklumat-maklumat asas environment yang terlibat. Dalam penyakit, dia ada beberapa sebab. 3 yang utama awak belajar dalam epidemiologi ni. Agent, host dengan persekitaran. Agent manusia lah. Agent adalah kita panggil sebagai the hazards. Agent tu sebenarnya apa? Hazards. Hazards tu lah microbe, microbial contaminants, chemical residue dan juga physical. Ada setengah-setengah keracunan makanan, air disebabkan oleh physical parameter juga kan. Contohnya termakan stapler, betul tak? Termakan dawai Concord. Dawai Concord terperangkap. Dawai Concord tahu kan? Yang ubat stapler tu. Itu pun dikira keracunan juga, betul tak? Case control study ni adalah satu kajian epidemiologi ataupun satu kaedah epidemiologi untuk kita tahu kita punya masalah penyakit ini berkait ataupun tidak berkait dengan faktor yang kita uji. Okay, saya tunjuk awak yang paling simple lah. Kajian case control study ni bentuk dia adalah sebegini rupa. Sekejap Okey, so case control study ni dia bermula dengan 2 benda. Nama pun case, lagi satu apa tadi? Control. Case control study dia bermula dengan case dan dia bermula dengan control. Saya tidak akan bagi. Ini adalah design. Design apa dia? Reka bentuk kajian. Kajian yang kita nak belajar hari ini adalah case control. Anda ada case, anda ada control. Control ni dipanggil kawalan. Tapi case dengan control ni dua-dua ada tak dekat dalam population at risk? Pandai. Jawapan dia ada. Mereka berada di dalam population at risk. Tetapi mereka ini mendapat penyakit dan dinamakan sebagai case dan tak mendapat penyakit dinamakan sebagai bukan case. Jelas? Saya akan cerita contoh yang senang-senang je lah. Untuk hari ni saya cerita majlis kerakyaan di pulau. Boleh? Ada majlis pesta apa benda lah. Pesta apa tadi? Pesta seafood. Pesta seafood masak guna air longkang contoh. Mustahil kan? Air. Okay, kita suspek konon-konon air tak bersih. Kita ambil contoh-contoh begitulah untuk kita menguji secara hipotesis. Kemudian dalam kes ni terbagi pula kepada 2. Siapa yang terdedah, siapa yang tak terdedah. Kalau makanan ni senang je. Terdedah maksudnya apa? Yang makan. Yang tak terdedah maksudnya? Tak makan. Senang, boleh faham kan?
Jadi itulah konsep kita nak collect data kita ini tadi. Itu je nak cerita untuk case control ni. Faham tak? Jadi nak collect tu macam mana? Itu sebab anda ada contoh ini. Namanya line listing. Contohnya anda namakan yang pertama. Namanya Ahmad. Jantinanya lelaki. Umurnya 21 tahun. Bangsa Melayu. Sakitnya bila? Kita akan tulislah bila masa dia sakit. Amin. Sakitnya ni maknanya bila tarikh dia mula sakit. Bukan mula masuk ward Faham Dia mungkin sakit awal dah. Tapi dia tahan sakit dia tu. Pandai. Tarikh onset. Anda mesti betul-betul faham sebagai seorang penyiasat epidemiologi. You must really understand the differences between the tarikh. Tarikh yang paling utama adalah tarikh onset. When the body start to manifest fight against the disease. Itu dipanggil sebagai onset. When the pathological condition appear. When the clinical diagnosis appear. When the biochemistry reaction inside your body giving some sort of mechanism appear. Itu semua adalah contoh-contoh onset. Tidak sakitlah anda tick kan. Dia bukan yang sakit. So kita tahulah siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit. Ni kita nak buat kat mana ni tadi? Dekat pulau. Pulau tu apa nama dia? Pulau Perhentian yang pergi sempat hari tu, betul? Tak ajak korang kan? Korang akan pergi juga nanti sempat. Tapi tak tahu pulau mana pula korang pergi. Pulau Kerengga ada Kemudian tuan-tuan dan perempuan akan pergi ke pulau itu. Di pulau itu ada majlis kerajaan. You all pun makan macam-macam. Majlis kerajaan macam-macam lah. Dia ada nasi. Dia ada semua pula tu buat potluck. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam-macam lah. Betul tak? Yang kawan-kawan daripada bangsa lain. India misal kata bawa yang macam putu mayam. Lagi apa lagi? Yang bandai. Apa nama tu? Yang macam vegetarian tu. Bandai. Sebab itu saya beli dekat Fitra Sungai Buloh. Sedap. Tapi mahal sekarang harga dia. Berapa ringgit RM2.6 je dapat. Maknanya RM1.3. Mahal betul lah. Lepas tu tak jual pula RM1, jual RM2. RM2.6. RM1 tak boleh. Oh, okey. Tak apa. Beli jugalah. Dah lama tak rasa kan. Gejala ni contoh apa? Bandai. Contoh sakit perut. Berak cair. Lagi? Pening lalat. Muntah darah. Lagi? Muntah belelah. Lagi? Ambil yang penting-penting lah gejala dia. Kemudian jenis makanan dan minuman. Jika tik ni, makan. Tak tik, tak makan. So, awak kena senaraikanlah namanya tadi. Yang paling bagus, awak mesti detailkan. Jangan letak nasi lemak. Sebab tak detail. Betul tak? Sebab nasi lemak adalah campuran nasi, sambal. Lagi? Timun, telur. Lagi? Kacang. Lagi? Ikan bilis, pandai. Kalau nak jadi investigator yang sangat bagus, ambil sebegitu detail. Tapi ada masalah. Apa masalah dia? Pandai. Sampel kena banyak. Kalau sampel sikit, nanti pelik lah. Kalau sampel sikit, awak kena ambil secara generik. Nasi lemak je. Tapi kalau sampel case tu banyak, okey lah. Boleh lah tanya macam-macam. Siapa yang makan timun, tak makan timun. Itu kalau berlaku, ramai. Kalau dekat pulau tu 50 orang, tak ramai kan? Contoh. 50 orang tak ramai. Statistical difference dia akan sukar. Sebab 50 tu belum cerita siapa case, siapa kontrol. Nanti dia akan violate our table. Table apa? Chi-square table kita akan violate. Sebab apa? Sebab chi-square table kan tak boleh ada expected count less than 5. Ingat lagi? Expected count less than 5, more than 20%. Tak boleh pakai awak punya chi-square table. Itu sebab kelemahan dia di situ. Ada kelemahan lah. Tapi jangan risau. As long as you faham. Okey, sekarang ni sampel banyak tak? Okey, kita katakanlah sampel pulau kita ni beramai. So, tak ada masalah. Awak boleh buat kajian secara detail. Okey, kejap lagi kita akan buat. Macam mana nak buat benda ni? Itu yang dia punya story permulaan dia. Dah nampak Dah nampak. Bagus. Okay. Anda boleh follow saya. Dan anda juga tak payah follow saya pun tak apa. Sebab anda nak buat anda punya penyiasatan sendiri. Terpulanglah. Mana masa anda buat ni nanti, anda nak buat yang anda punya. Silakan. Khalas. No problem. Yang pertama, anda kena mahir dulu interfaces. Interfaces ni benda-benda yang ada dekat dalam Info ni lah. Create form, enter data, create map, StatCal, classic, visual dashboard. Jelas? Sebelum mula yang pelik-pelik, saya ajar yang senang-senang dulu. Pergi kepada StatCal. StatCal ni klik. Dah pergi tu jangan pergi saja, pergi klik lah. Pergi klik. Klik tahu klik. Tekan. Tekan tu namanya klik. Klik. Dah klik.
Bagus. Bila anda klik, dia akan keluar apa yang dipanggil sebagai StatCal. Apa dia? StatCal ni dia ada 8 table, betul Population survey, cohort or cross-sectional, unmatched, case control, chi-square, Fortran, table, Poisson, population binomial, match pair for the case control study. Secara umumnya apa yang awak akan buat kejap lagi ni, demographic data. Environmental data ni kita katakanlah nombor lain lah. Pertama, demographic. Kedua, pasal clinical data. Ketiga, laboratory data. Keempat adalah environmental data. Dan yang kelima adalah others. Ini prinsip utama dalam nak buat kajian epidemiologi. Secara epidemiologinya juga, awak kena faham mengenai time, person and place. Time, person and place, faham ke tak? Apa maksud time, person and place? Masa, lagi? Masa, tempat dengan pesakit. Jadi benda ni mesti kena, barulah ada elemen wabak. Kalau tak, dia tak ada elemen wabak. Faham Katakan benda tu tiba-tiba tak ada polio. Tiba-tiba ada pula polio kat satu tempat. Lepas tu, ini kalau polio memang confirm wabak lah. Sebab dia tak pernah ada lama dah dekat negara. Satu kali jadi memang kalang kabut lah awak punya daerah. Kalau katakan penyakit contohnya seperti kolera pun sama. Kalau penyakit di asrama pun sama, dikira wabak. Sebab orang yang sama, lebih kurang sama, penyakitnya sama, di tempat yang sama, masa yang sama. Pada masa-masa ini, minggu ni, ramai student masuk dalam hospital sebab sakit perut dengan cerit-berit, muntah-muntah dan sebagainya. So, itu dipanggil wabak. Jadi, kita nak belajar sekarang macam mana kita nak key in all the wabak-wabak penyakit ini untuk kita buat penyiasatan. Baik, pergi kepada new project. Cerita, kena tunjuk juga. Saya kena cerita juga sebab kalau saya tak cerita, awak akan tercengang-cengang, tak faham ni apa benda ni Mamat ni nak buat ni sebenarnya ni. New project. Tekan new project. Project dia apa? Food. Saya tulis food lah, senang. Food. Okey. Kemudian yang paling penting dalam EpiInfo adalah location penyimpanan data analisis awak. Jangan silap letak dekat mana awak nak simpan benda tu. Saya akan betul-betul simpan di tempat yang mudah untuk saya retrieve balik semula. Retrieve balik semula ni maknanya saya nak dapatkan balik lah data tu. So, saya biasanya letak dekat dalam download. Saya buat satu folder. Saya namakan Cordoba 1. Cordoba 1 ke 2 ni? 2. Okey. Kemudian saya tekan OK. Saya ni pakai apa? Virtual. Bila pakai virtual, maknanya dia letak tu pelik-pelik lah sebenarnya. Kita tak tahu directory sebenar. Tapi kalau awak guna OS yang asal ataupun Windows yang asal, dia akan bagi tahulah dekat mana awak simpan benda tu. Kemudian di bawah ini awak letak satu lagi nama, form name. Nama form. Form ni apa? Borang. Tulis situ siasatan makanan. Siasatan makanan. Contoh. Kalau boleh jangan ada spacebar lah. Awak letak underscore ataupun nokta. Sebab komputer ni bila kita tekan spacebar, dia akan detect spacebar tu sebagai ada benda di sebalik spacebar. So, better awak letak underscore ataupun dot, titik, nokta. Okey. Dah sudah, tekan OK. Tak boleh ni, dia tak bagi. Sebab ada spacebar ataupun karakter. So, tak payah buat siasatan makanan macam tu je. Tekan OK. Tak payah spacebar, tak payah nokta, tak payah underscore. Tekan OK. Pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Bila tak boleh juga, then awak tulis je lah makanan. Awak punya boleh. Sebab awak punya bukan virtual. Saya punya ni virtual. Virtual apa maksudnya? Di alam maya. Di alam maya. Okey, baru boleh. Saya buat makanan, dia jadi. Alright. So, apa yang terbuka di mata tuan-tuan dan puan-puan ini, kalau tuan-tuan tengok, dia akan ada sini tulis makanan. Betul? Dia jadi gana. Dia jadi gana. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Betul lah dia buat. Oh, ada PPKP ke siapa-siapa buat sendiri ni online. Bagus Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi. Bagus Dia ada button sebelah kanan ni lah. Boleh nampak kan? Food, dia tulis makanan. Bawah ni ada field, bawah ni ada template. Betul? Bawah ni dia ada bintang. Tekan bintang tu. Dia ada page. Page ini adalah muka surat lah. So, yang pertama ni dipanggil page lah. Page yang pertama. So, namakan page pertama ni. Kita rename page ni sebagai demo. Demo apa? Demo lane ke demografik? Demoloni. Demolane pula. Demoloni. Maksudnya demografik lah.
Kemudian di makanan itu awak right click. Tahu right click tak? Okey, right click. Awak tekan add page. Yang page kedua ni awak buat apa tadi? Clinical. Clinical maknanya clinical data. Clinical data lah. Contoh macam dia punya simptom, dia punya diagnosis daripada doktor. Itu dipanggil clinical. Kemudian pergi ke makanan lagi sekali. Klik kepada add page. Yang seterusnya dipanggil environment. ENV. ENV. Clinical ni tadi, sorry, saya perlu tambah sikit. Awak tulis dekat rename dia clinical and lab. Clinical and lab. Oh. Dia tak boleh tekan special features. Clinical lab. Macam tu. Clinical.lab. Oh, dot tak boleh Underscore pun tak boleh. Spacebar lab. Clinical lab. Clinical spacebar lab lah. Clinical maknanya maklumat-maklumat clinical. Lab lah. Okay. So, kita dah ada 3 page. Okay. Dah ada 3 page dah? Okay, kejap. Alright. Okay, environment, clinical. Lagi satu awak boleh tambah dekat situ dipanggil sebagai others lah kalau nak tambah. Boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Others. Others ni maklumat-maklumat lain. Okay, dah siap semua. Ini ada demo, ada clinical, spacebar, lab, environment, others. Okay, dah kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang sebelah kanan ini bila anda klik demo, dia akan tulis makanan/demo. Betul? Anda tulis makanan, dia tulis makanan/clinical lab. Betul? Environment lah dan juga others. Okay, ini semua adalah page. Sebelah kanan ini dipanggil canvas. Apa dia? Canvas inilah yang anda akan meletakkan macam muka surat, gambar, picture, perkataan, arahan, kaedah nak menulis anda punya format borang ini. Bila orang dah tulis dalam borang ni nanti, dia akan masuk ke dalam anda punya databases. Dia akan sync dengan Microsoft Access punya database. Faham? Itu sebab sebagai PPKP, dalam bidang epidemiologi, awak kena tahu computer application. Software-softwarenya adalah seperti berikut. Tapi info, Access, Excel, Word, macam-macam lah. Senang cerita mesti tahu komputer. Kalau tak tahu komputer, memang awak akan berbahaya duduk dalam CDC. Sebab banyak benda kena buat menggunakan komputer. Selain daripada kena tahu nak investigate case. Okey, kemudian kita pergi kepada yang pertama, namanya demo. Di bawah ini ada namanya field, F-I-E-L-D. Field ni adalah bukan padang bola, tapi dia dipanggil sebagai benda-benda yang nak ditulis. Contoh yang pertama tu label. Bawah dia teks, uppercase, multi-liner, number, phone number. Saya cerita satu persatu, boleh? Label adalah untuk buat label. Okey, so ambil ni, tarik masuk sebelah. Dia menggunakan konsep serit. Apa dia? Serit. Serit kan kat sini. So awak boleh tulis kat sini. Question prompt ni adalah apa yang awak nak tulis. Awak tulislah. Borang, soal, selidik, penyakit, berjangkit, bawaan, makanan. Okey. Bawah ni dia akan tuliskan untuk awak. Panjang ayat dia. Tapi kalau awak rasa sakit mata nak tengok, awak tulis itu nama borang. Tak boleh spacebar. Bawah ni field name tak boleh spacebar. Tekan OK. Bila awak tekan OK, dia akan jadi macam inilah. Nampak kan? Di sini awak boleh right click juga, tekan properties untuk adjust font. Nak adjust font bagi lebih besar sikit lah. Ini apa? Nama borang je. Dia tak ada kena-mengena pun dengan analisis data lagi ni. Dia hanya diceritakan sebagai apa? Nama borang ni. Macam tu. Borang, soal, selidik, penyakit, berjangkit, bawaan, makanan. Nak letak logo boleh. Lepas ni saya tunjuk. Faham dah? Boleh? Tak boleh, saya delete, buat balik semula. Buat balik semula. Di pertama field ini namanya label ataupun title. Ambil benda ni, seret ke dalam canvas. Yang putih ni, yang ni, namanya canvas. Sorry tak boleh nak tunjuk. Sebab tengah hold tu. Lepaskan, dia akan minta apakah label dan titlenya. Awak tulislah. Apa ayat dia tadi? Soal selidik,
Pandai. Penyakit berjangkit bawaan makanan. Anda boleh adjust lah accordingly. Bila anda tak tulis apa-apa, automatik dia tolong tuliskan. Dia ambil je ayat atas tu. Tapi ayat ni macam panjang tu. Nanti anda semak biji mata. So, tolong tuliskan nama field name yang lebih kecil. Nama, pandai. Nama borang. Tekan OK. Tekan OK atau Enter. Dia akan bagi yang ini. Nampak kan? Tapi kecil no. Sebab ini nak buat macam title. Macam title tahu title. Macam ni lah. Title. Borang siasatan, laporan, wabak, keracunan makanan. Macam tu. So macam ni nak besarkan dia. Right click. Klik kepada objek. Lepas tu right click sampai dia keluar yang petak tu. Klik right. Lepas tu pergi kepada properties. Dekat properties ni anda ada font kat bawah ni. Anda adjust lah. Mungkin nak bagi dia bold, lepas tu nak bagi dia size besar sikit, 20 macam tu, tekan OK. Kalau tekan cancel, buat balik lah sampai kiamat. Buat, lepas tu tekan cancel, buat tekan cancel lah. Buatlah sampai bila-bila pun. Dah siap yang ini, anda boleh try menggentil lah anda punya mouse ni. Apa jadi? Bila anda sempitkan dia jadi macam gini. Bila anda lebarkan dia jadi macam gini. Anda try lah play with the data. Okay? Dah? Okay, cantik ke tak cantik anda punya ni? Cantik lah sangat kan. Nak strike through pun boleh. Nak underline pun boleh. Suka hati anda lah. Buatlah ikut suka anda. Saya buat underline. Nampak poyo sikit kan. Macam tu. Borang soal selidik penyakit berjangkit bawaan makanan. Baik, itu yang pertama. Namanya apa dia? Label. Betul, label. Boleh. Kemudian yang kedua namanya clinical lab. Environment dengan others ni kemudian saya tunjuk. Kita mulakan dengan demo dulu. Boleh? Kita bermain demo je hari ni. Nanti yang lain-lain tu awak tambah sendiri. Kemudian yang kedua ni namanya text. T-E-X-T. Text ni untuk masukkan teks. So ambil ni serit. Masuk ke dalam. Ambil serit masuk dalam canvas. Dia akan tulis itu question or from. Prompt. Apa yang nak ditanya. Contohnya apa yang pertama? Nama lah. Betul tak? Nama respondent. Kalau nama rest in peace lain. Itu maknanya senarai nama masuk dalam kubur. Nama respondent. Kemudian yang bawah ni dia ada tulis maximum number of character kan. Yang ini anda boleh letaklah maksimum dia berapa. Contohnya saya letak 45 karakter. Nama awak panjang mana? Nur Sharifah apa? Borang soal selidik bawaan makanan. Karakter berapa banyak? Contohlah macam tu. Kemudian anda nak tekan required pun boleh. Required maknanya apa? Wajib diisi. Kalau tak nak pun tak apa. Faham tak? Ada attributes ni anda boleh tekan dia sebagai required maknanya wajib diisi. Kalau tak payah pun tak apa. Prompt font ni maksudnya yang akan keluar nanti dekat font awak ni apa dia? Awak nak besarkan sikit boleh letaklah 12, tekan OK. Lepas tu fill font. Fill font ni yang bila orang key in dia keluar fill tu bentuk berapa dia punya size pun awak boleh adjust. Awak macam buat borang yang betul-betul customize punya borang. Encrypted. Encrypt ni adalah apabila awak nak rahsiakan benda tu. Dia encryption data. Dia ada double encryption, triple encryption. Jaranglah saya akan tunjukkan awak encryption ni. Melainkan awak masuk kursus Certified Ethical Hackers. Nak pergi kursus tu? Certified Ethical Hackers. Macam mana nak hack orang punya komputer? Nak belajar? Tengok keperluan lah. Kalau bukan untuk belajar tak payahlah. Ini contoh responden. Nampak? Comel ke tak comel? Kalau dot comel ni awak boleh adjust lah. Awak nak adjust ke tepi ni pun boleh. Tak ada hal. Nampak? Ni nak adjust balik naik atas. Nama responden ni macam nama presiden pula kan? Bila tengok sekali lalu. Okey. So yang tadi ada tulis prompt tu kan? Itu yang klik-klik tu prompt. Kalau nak besarkan prompt tu pun boleh. Mungkin awak punya PKD ramai orang yang macam buta kayu api. Besarkan sikit kan? Jadi bagi dia nampak ke apa ke? Contoh? Boleh. Macam tu. Contoh. Okey. Kemudian dekat bawah ni namanya text uppercase. Uppercase maknanya apa? Huruf besar. Nak masukkan maklumat dalam bentuk huruf besar macam tu. Bawah ni namanya multi-liner. Multi-line ni apabila ada banyak entry nak dimasukkan. Contoh apa? Nama jalan, alamat. Alamat. Nombor 1 Jalan Pendekar Mustar 43 Taman Pendekar Laut. Contoh. Taman Kasetria Baja Hitam 8. Contoh. Contoh. Boleh juga pakai multi-line. Tapi kalau alamat, saya cadangkan kepada PPKP ni semua, tolonglah jangan buat alamat tu pada multi-line sangat. Faham tak kenapa? Sebab
maklumat seperti alamat ini sangat penting untuk awak analyze dari segi locality. Apa dia? Sebab itu kalau awak perasan macam bank kan. Bank dia asingkan tu. Nombor unit, nama jalan. Lepas tu, nama taman, postcode. Dia asingkan semua. Sebab? Pandai. Sebenarnya bukan saja nak memudahkan mencari lokaliti. Mudah nak membuat analisa data untuk tujuan marketability. Itu sebab sekarang awak pergi LHDN. LHDN tu LHDN? Lembaga hasil kan. Awak nak matikan stamp. Nak matikan stamp. Tu bunyi stamp matikan ke? Tak. Sekarang dah tak bunyi gitu. Itu orang kat pejabat pos. Matikan stamp sekarang dia pakai mesin. Sekarang nak matikan stamp dipanggil digital franking. Awak tak ada ID, awak kena buat. So dia akan ada sediakan macam 8 komputer. Awak pergi pelabat SDN, awak nak buat mati stamp, dia akan cakap, encik dah isi borang belum? Belum. Mana borang? Borang tak ada encik. Borang kena isi pakai online. So orang pun datang, key in online. Sebab apa? Sebab nak information itu didigitalkan. Sebab apa? Supaya senanglah kerja dia orang. Faham? Pandai, jimat, bijak. Yang paling utama sebenarnya apa? Data tu boleh dianalisa sebenarnya. Jadi dia orang tak payah nak ambil namanya orang data entry. Ambil balik borang, baca balik borang, type balik borang, masuk dalam komputer untuk tujuan analisis. Lagi-lagi kalau tulisan puaka tasik biru macam saya ni. Tak nampak. Tulis tu macam pakai kaki. Macam pakai kaki, main seret-seret gitu tak nampak. Jadi nak senang, suruh orang key in sendiri. So anda nanti sebagai PPKP pun buat macam tu. Ada benda yang anda minta orang buat. Sebab itu kerja dia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, klik pada yang bawah. Multi-line ni adalah alamat lah tadi. Kalau nak letaklah. Okey, contoh nama responden. Apa lagi yang saya nak? Anda boleh tengok lah. Contohnya kita minta nama, alamat. Macam ini kan, alamat tempat kejadian. Jangan buat alamat tempat kejadian begini. Kita biar asingkan. Kalau boleh, ada dalam bentuk line listing. Nama rumah, nama jalan. Jadi boleh awak buat analisis. Yang penting untuk tujuan analisisnya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, awak buat borang panjang-panjang, banyak-banyak maklumat pun alas tak boleh analyse what for. Betul tak? Ini contoh. Ini adalah benda-benda yang sangat important untuk awak dapat ni. Tapi ada benda-benda yang kadang-kadang boleh buat tu kemudian macam ni, borang ni. Bagi saya lah borang macam ni. Tak payah sediakan apa tak apa ni. Kemudian baru kita buat. Sebab benda ni boleh komputer yang buat kan. Pakai SPSS. Boleh. Sekelip mata boleh siap. Dalam masa beberapa saat. Komputer akan bagi. Tanya je umur berapa. Senang. Nanti cukup umur 30 orang, kita boleh buat tabulasi. Tak payah macam gini. Ini terlalu rigid. Ni bagi saya. Tapi nama pun dia kata borang penyiasatan. Terpulang kepada awak. Nak follow tak nak follow. Sebab ini borang berada di dalam buku panduan. Garis panduan penyiasatan penyakit berjangkit bawaan makanan dan air. Dia nama pun garis panduan. Dia memberi panduan je dan pedoman. Anda nak ubah boleh tak? Boleh. Tapi lebih kurang sama. Pandai. Itu cara dia. So anda buatlah supaya dia jadi lebih komprehensif. Baik. Kita try buat yang pertama ni. Nama responden. Yang kedua tadi saya kata apa? Alamat. Alamat saya tak nak ajar awak pakai multi-line. Nanti awak susah nak analisis. Awak letak kat sini. Nombor rumah. Contoh. Nombor rumah janganlah letak 45. Letaklah berapa? 12. Misal kata. Sebab nombor rumah ni takkanlah sampai nombor rumah dia nak eja. Nombor rumah saya 14. EMPAT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangang betul responden kita ni. Tak semungkin itu bangang lah. Kemudian apa benda pula lah nombor rumah ni? Salah ni ya Allah. Nombor rumah. Okey. Tekan okey. Dah siap. Nombor rumah. Lepas tu nama. Nama apa? Pandai. Nama jalan. So, tulis kat sini nama jalan. Nama jalan. Lepas tu, anda letaklah maximum number of characteristic ni. Contohnya, 50. Nama jalan ni kadang-kadang panjang kan? Panjang kadang-kadang. Okey. Lepas tu, nama taman. Nama taman. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak selamat, sebab awak duduk dalam PKD tau. Betul tak? Bila awak duduk dalam PKD, jangan suruh orang tulis. Suruh orang pilih pun boleh juga. Mudah untuk awak buat analisa. Faham tak? Contoh kan, awak ada berapa taman dalam satu daerah? Banyak encik, beratus, beribu. Tak apalah. List kan. Jadi dia pilih taman dia yang mana. So kalau dia tidak ada taman, mungkin namanya
Pandai. Kalau tak ada nama kampung, mungkin nama lain lah. Felda ke ataupun perumahan ke, tak kisah. Itu adalah tanggungjawab awak sebagai PKD di daerah, itu tanggungjawab awak sebagai PKP untuk mendapat maklumat-maklumat itu daripada pejabat daerah. Kemudian, anda masukkanlah taman. Contoh taman ni saya buat dalam bentuk yang berikut ni, bawah ni multi-line, number, phone book, date, checkbox, yes or no, command button, image bearer, ni legal code. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan yang anda boleh tanya. Saya nak mudahkan awak, saya ambil ni lah. Saya ambil multi-line juga. Cerita panjang-panjang, lalas, suruh tulis juga. Nama taman. Nama taman. Nama taman ni, ini contoh nama taman lah. Okey, nama taman. Lepas tu apa lagi? Postcode, betul tak? Nama taman ni mungkin panjang sikit lah. Okay, ini dipanggil multi-line. Ini saja je saya buatkan contoh. Ini multi-line macam gini bentuk dia. Kemudian anda masukkan apa lagi dipanggil sebagai number. Number ni anda buat postcode. Tulis P-O-S-K-O-D. Postcode. Okey, pattern. Pattern ni anda boleh spesifikkan. Pattern apa nak. Boleh, tak ada masalah. Ini postcode. Okey, postcode. Lepas tu negeri. Negeri, mukim. Boleh tambah. Letaklah. Mukim. Bawah ni tambah lagi teks. Mukim. Okey, mukim. Alright, siap dah mukim. Lepas tu apa lagi? Lagi banyak awak buat, lagi banyak orang kena key in, lagi banyak orang malas nak key in lah. Macam tu. Last sekali apa? Mukim, daerah, negeri. Okey, daerah pun daerah awak lah. Negeri pun negeri awak. Settle. Contoh lah. Ini saya buat awak di peringkat PKD. Baik. Ladies and gentlemen, so now apa yang kita nak buat, kita nak dapatkan maklumat-maklumat lain dari segi demografi, contohnya seperti umur dan jantina dan lain-lain kan. Okay, cara dia, anda perlu buatlah certain benda seperti berikut. Contoh anda ambil label ni, anda pun tulis label yang bawah ni. Maklumat diri. Maklumat diri. Okey, maklumat diri anda buat begini. Ni maklumat diri lah. Besarkan sikit font dia. Besarkan sikit font. Okey, buat dia 16. Kecil sikit daripada atas. Tapi kira agak besar. Alright. Maklumat diri ni awak boleh gunakan yang seperti berikut. Contohnya yang pertama. Kita ambil yang bawah ni. Namanya option. Ambil option ni. Masukkan. Option. Masukkan. Option ni tulis jantina. Pandai. Jantina ni awak bagilah dua. Lelaki ataupun apa? Wanita. Kan? Okey. Kemudian anda tekan okey. Macam tu. Kemudian awak tanya lagi option. Apa dia? Pandai. Bangsa. Bangsa ni dia nak berapa choice? Let's say awak ambil 3 choice lah. Melayu, Cina dan juga India. Awak nak tambah lain-lain pun boleh. Buat 4 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ni contohnya. Awak boleh letak dekat sebelah sini. Sebelah kanan ni. Boleh follow Ada yang follow ke memang tak follow langsung ni? Jangan unfriend dah lah. Unfollow tak apa, jangan unfriend. Block. Block tu dah dahsyat sangat dah tu. Okey, ini boleh besarkan sikit. Besarkan sikit supaya dia jadi memanjang gitu. Comel sikit. Jimat space. Okey. Lepas jantina, bangsa, apa lagi yang tuan-tuan dan puan nak tanya dia orang? Taraf pendidikan lah contoh. Taraf pendidikan. Status. Sekejap taraf pendidikan ni mungkin awak ambil apa? SPM ke bawah. Contohlah. Ke bawah. Lepas tu diploma ke atas. Diploma ke atas. Contoh Alright. Boleh setakat ni? Boleh follow Okay. Kemudian saya tambah lagi option. Apa tadi? Marital status. Status perkahwinan. Apa dia status anda? Bujang. Janda. Bujang janda je. Bujang, berkahwin, janda. Janda ataupun duda. Perempuan kalau kita kata janda, dia kecil hati, dia kena cakap duda juga. Baru adil. Okey, status perkahwinan. Okey, lagi apa lagi yang tuan-tuan dan puan nak tanya? Mungkin tuan-tuan dan puan akan tanya faktor demografik yang biasanya mempengaruhi seseorang ini adalah umur ya, umur. So anda boleh masukkan umur, tapi umur nak lebih bagus masukkan dalam bentuk nombor, masukkan umur di sini.
Tulis umur. Dalam kurungan ni tulis tahun. So kalau orang ni terlalu tak pandai, dia tak faham dia tulis dalam bulan. Orang ni dah besar panjang tapi tulis 400. 400 ni apa? 400 bulan, cik. Oh, bagus. Dia memang bijak dalam matematik. Boleh lah, tak ada masalah. Sebab salah awak yang tak tulis. Umur tu dalam tahun ataupun dalam bulan. Macam ni kita dah tulis. Umur dalam bentuk tahun. So, kalau dia tak faham juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Habislah sedikit mengenai maklumat diri. Apa lagi yang tuan-tuan dan puan nak masukkan dalam maklumat diri? Tuan-tuan dan puan masukkanlah nanti. Kalau tak ada idea, tengoklah guideline-guideline yang telah diberikan oleh kementerian untuk dijadikan sebagai contoh. Okey, contoh ada lagi satu ni. Namanya permis kan tadi? Permis. Permis apa tadi? Permis kejadian kan? Premis. Bolehlah sebab ini makanan dan air. So anda boleh letaklah di sini. Sekolah ataupun institusi. Okey, lagi apa lagi? Contoh lain? Kedai. Lagi? Restoran. Contohlah. Ini saya tunjuk contoh saja. Restoran. Okey, tekan. Okey. Alright. Ni contoh premis. Baik. Kemudian apa lagi anda nak masukkan? Anda mungkin boleh masuk. Oh, sorry. Tadi kita ada apa? Majlis. Ada lagi satu. Saya terlupa. Namanya majlis. So, kita tambah kat situ. Nombor 4. Namanya majlis. Majlis ataupun event lah. Event majlis sama lah. Lantak lah. Tak apa. Nak bagi tunjuk contoh je. Habislah soalan kita pada muka surat yang pandai. Siapa yang pandai? Awak yang. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian. Anda dah buka. Contohnya anda dah tutup kan semua. Dia akan save automatic tau. So anda nak tekan control save pun macam tak perlu pun tak apa sebenarnya. Dia akan savekan dah untuk anda. So, kalau macam saya ni, saya dah tutup semua tadi kan. Saya boleh buka balik, saya pergi ke recent project. Ni. Nampak ni ada tulis ni. Publish form to the web survey. Baru saya nak cerita ni. Publish form to the web survey. Anda juga boleh publish form to the cloud data capture. Cloud data capture ni, saya tak ada kemampuan lagi nak beli cloud. Cloud ni maknanya server di alam maya. Kalau awak di PKD nanti, mungkin boleh cadangkan kepada pegawai kesihatan. Beli satu cloud di alam maya. Buat sendiri-sendiri. Okey. Pergi recent project untuk buka projek saya lah. Mana projek saya tadi? Subhanallah, alhamdulillah. Cordoba 2, betul Okey. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke page yang seterusnya. Namanya clinical lab. Clinical lab ni awak bagilah label. Label ni awak tulislah maklumat simptom dan lab dan makmal. Makmal. Macam tu. Contoh. So, saya tulis kat bawah ni. Saya tekan OK. Saya besarkan sikit lah tulisan dia. Bold. Besarkan sikit. So, dia jadi comel begitu. Maklumat simptom dan makmal. OK. Dah sudah? Dah sudah? Belum sudah? Tak tahu nak buat. Dan tak ada penyudahnya. OK. Yang asalnya form page demo ni. Kita pergi ke clinical lab. Bawah tu. Page yang bawah. Boleh? Tak ada? Ke awak dah tutup semua Oh ni dekat bintang tepi ni. Tepi tu. Bawah ni ada bintang ni. Tekan bintang tu. Dia terplan out. Dia terkelepet kat situ. Ambil yang kat situ. Ada? Mana. Tengok. Interesting ni. Macam plan ni, company interface ni. Kita buat input ni. Tapping info 19. Oh, sebab ini enter data. Okey, siapa yang dah tekan enter data nanti tadi, anda boleh tutup semua, buka balik. Buka balik, pergi kat recent project. Okey. Maklumat simptom dan makmal ini, saya mahukan anda follow yang berikutlah sebagai contoh. Contohnya, saya ambil soalan yes no. Ambil soalan yes no ni. Checkbox. Ambil checkbox. Checkbox masuk ke sebelah kanan. Tulislah checkbox dekat sini.
Okey. Sorry. Bukan. Ambil dulu label ni. Tulis dekat sebelah kanan. Label Tulis itu simptom yang dialami. Label lagi. Sebab kita nak label dulu. Bila kita dah label, baru kita boleh letak checkbox. Checkbox ni ambil seret ke kanan. Tulis kat situ yang pertama apa kalau orang makan ni ada masalah sakit. Sakit perut contoh. Lepas tu anda tulis okey. Nanti dia ada petak macam tu. Nampak? Nanti orang akan tik lah kalau ada sakit perut. Okey. Kemudian sakit punggung. Betul? Mana ada? Apa lagi? Pandai. Muntah. Tekan muntah kat situ. Okey. Lagi? Pandai. Pening kepala. Buatlah. Lagi banyak anda buat, lagi banyak anda kena key in. Bagus jugalah. Pening kepala. Buatlah 3 ke atau 4 lah. Pening kepala. Okey. Kemudian anda tulis lagi satu lah. Buat 4. Nama lagi satu adalah demam. Ini nak membiasakan anda untuk buat form menggunakan Happy Info. Tekan checkbox ni. Lagi satu. Last kali saya tulis apa ni? Demam. Okey. Alright. Selepas itu selesai. Maka kita nak melatih diri untuk buat lagi satu contoh soalan. Nanti awak akan tengok tau. Macam mana nanti bentuk jawapan dia bila anda dah buat. Ini form borang. Lepas ni anda akan key in. Lepas key in anda akan dapat data. Lepas tu nanti data ni anda akan nampak lah. Macam ni data dia akan dipersembahkan. Okey, pergi kepada yes no. Yes no ni anda tulislah. Apa dia contoh? Makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan. Sorry. Silap. Cancel dulu. Baik, sorry. Silap Cancel dulu. Tulis label dulu. Labelkan dulu. Nama makanan yang dimakan. Nama makanan yang dimakan. Ataupun jenis makanan yang dimakan. Baik, jenis makanan yang dimakan ni awak minta. Awak akan tanya orang dalam bentuk hard copy. Kalau benda ni boleh publish dekat dalam online, awak akan bawa smartphone je. Terus ambil data kamu. Pakai tab ke dekat awak punya PKD nanti. Awak terus tick je mana maklumat yang berkenaan. Awak boleh ambil yang pakai yes no ni. Ambil yes no ni. Bawa ke kanan. Tulis dekat situ jenis makanan dia. Contohnya apa? Nasi apa? Nasi putih. Okey. Korang memang IQ yang sangat teliti. Bagus. Nasi putih. Nanti anda akan tanya dia lah. Makan tak yang berikut? Nasi putih tak makan. Habis awak makan apa? Makan yang kedua. Yang kedua apa? Lauk. Ni contoh lauk. Cicak masak lemak contoh. Confirm lah sakit perut kan. Kita ambil ayam lah. Ayam masak merah. Contoh. Pandai Ayam masak merah. Kalau yang sebelum ni, batch sebelum ni, saya memang buat lawak aje. Apa nama ni? Apa nama ni? Grasshopper. Apa grasshopper apa? Belalang kunyit masak cili padi. Macam tu lah. Ini kita yang main serius punya ni. Saya tengok ustazah stres ni pada pagi. Dia kena serius. Okey. Ayam masak merah. Lepas tu apa lagi? Sayur. Sayur apa sayur? Contoh? Kobis goreng. Sedap tu. Korang ni macam makan kat kedai. Apa nama? Macam makan kat kedai. Apa nama ni tadi? Coaster ya kan? Ini kobis goreng. Aku makan ni tadi ni. Okey. Lagi? Apa lagi? Ladies. Awak kan pandai masak ke awak semua tak pandai masak? Telur dadah je. Korang ni. Okey, dah sudah? Telur dadah. Lagi? Ladies, come on. Apa yang awak suka makan? Ladies. Butter chicken. Wow, lain macam butter chicken Ini sekolah asrama mana ni? Aduh, bagus lah Ini sekolah ni bulan-bulan mesti 4,000 bayar ni. Butter chicken baik. Okey, never mind. Butter chicken butter tak kisahlah kan? Okey, ni yes no ni yes no. Okey. Air je dia korek sikit. Saya sebelum ni yang best sebelum ni saya tanya makan apa? Pizza. Saya cakap ini kajian kat mana? Kat sekolah. Kat sekolah makan pizza gila baik. Ini jenis-jenis makanan kan. Apa lagi satu? Ni buah-buahan apa buah-buahan? Pencuci mulut apa dia? Tembikai. Tembikai oren. Avocado. Ini memang betul-betul sekolah Arab Fung U3 ni. Okey, kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh ambil label lagi satu. Ni yes no. Label lagi satu ni kita buat minuman pula. Minuman.
Minuman. Okey, minuman. Minuman anda boleh nyatakanlah dua jenis minuman. Contohnya yes no jugalah, senang. Minuman dia apa? Contoh? Sunquid. Sunquid. Sunquid ni brand sebenarnya ni. Tapi tak apa. Okey, lagi limau. Boleh. Awak nak buat minuman sejuk panas pun boleh, tak ada masalah. Dia jangan ikut saya ni, saya tunjuk contoh je. Awak nak buat yang lebih unik pun boleh, nak lebih kelakar pun boleh, tak ada masalah. Dia ada banyak cara lah. Ini saya tunjuk contoh. Minuman saya buat Sunquid ataupun saya buat minuman jenis yes no. Yang tadi yes no, yang ini adalah jenis minuman yang dia tick. Faham tak? Air panas yang diminum. Contoh air panas yang diminum. Pertama adalah kopi. Lepas tu kita biasa kan ada kopi or tea kan? Tea. Lepas tu yang ketiga tak minum. Tak minum maknanya apa? Dia tak minum air panas lah. Dia minum air sejuk je semua. Sangkuit jarang orang buat sangkuit panas kan? Sangkuit orang buat sejuk. Jarang. Bukan tak ada. Okey. Lagi satu adalah contoh sebab tadi kawan kita ada cadangkan nak buat pasal air kan? Tanyalah ada minum air masak ke tak? Air masak. Anda minum? Kita boleh tanya. Boleh buat soalan, tak ada masalah. Anda minum air masak? Oh tak. Habis anda minum air apa? Minum air tak masak. Okey? No problem. Ambil je data dulu. Okey. Kemudian ada lagi satu yang saya tertinggal sebenarnya. Apa dia? Ini sebenarnya bukan saya tertinggal, saya tersalah. Tahu tak apa? Siapa boleh teka kenapa saya tersalah? Semua yang kita buat ni salah. Semua yang kita buat ni salah. Sebab apa? Ini semua maklumat environment sebenarnya. Oleh yang demikian, awak abaikanlah perkataan clinical lab ni, awak rename dia kepada environment. ENV2. Buat ENV2. Yang ENV ni tadi, awak tukarlah kepada clinical. Clinical. Tak boleh buat ENV juga sebab nanti dia akan konflik dengan ayat atas, betul tak? Saya minta maaf tersilap. So sekarang ni, yang ini pun kena tukarlah. Maklumat simptom ni tadi kena pergi kat properties, adjust balik. Maklumat makanan dan persekitaran. Ada yang dah panas tu. Marah tu. Macam mana ajar boleh salah ni? Minta maaf terlepas pandang abang minta maaf. Okey, sekarang ni kita cuba copy paste Ini contohnya saya highlight. Saya highlight simptom ni tadi. Saya highlightkan simptom ni tadi, saya right click. Oh tak boleh. Saya ingatkan kita boleh copy paste. Tak boleh copy. Boleh bawa. Bawa pun tak boleh. So, kalau tak boleh, kita buat apa? Delete je lah. Tak boleh, kita remove. Delete. Highlight semua. Tak boleh copy. Ke ada yang boleh copy? Hebat tu. Itu APE4 berapa? 19. Sebab dia baru 7 kan. Kau awak punya boleh copy, memang hebat lah. Okay. Dia boleh kena delete satu-satu lah. Right click, delete. Right click, delete. Oh. Boleh copy? Tak, saya nak copy semua sekali. Tak apalah, buat balik je lah. Buat balik. Delete je. Sebab saya rasa makanan tu awak dah buat banyak tu. Berbanding dengan simptom, betul tak? Sebab awak memang orang environmental health kan. Jadi environment ni memang menjadi fokus. Simptom ni tak ada hal pun. Okey, itu awak lah. Saya tak. Okey, kemudian dekat sini apa nak tulis tadi? Simptom dan makmal. Okey, kita tukar tau. Yang kita buat makanan tadi sepatutnya semuanya berada di environment. Saya minta maaf memang kena adjust. Buat ENV2. Lepas tu yang dekat ENV tu tukar kepada simptom dan makanan. Simptom dan makmal. Okey, simptom makmal ni tadi, sorry, kita repair balik. Kita letak ni tadi apa? Simptom. Simptom yang dialami. Okey. Buatlah 4 lah sebagai contoh. Ambil yang checkbox ni. Kena tick tak kena tick. Nama ni yang pertama tadi apa? Sakit perut. Okey, kemudian yang kedua. Apa dia lagi yang kedua? Pening kepala. Kemudian pening kepala, kemudian kita ada demam dan muntah. Okey, pening kepala. Kemudian kita ada checkbox yang seterusnya, muntah, lagi satu demam. Okey, selesai.
Kemudian anda dikehendaki untuk masukkan maklumat seperti berikut. Maklumat apa? Maklumat contohnya kita masukkan maklumat makmal lah. Contohnya kita ambil bilangan muntah ataupun kuantiti muntah. Boleh letak teks, boleh letak number sini kan. Number ni masukkan, tulis kekerapan muntah. Contohlah. Kekerapan muntah dalam bentuk kali lah, berapa kali. Macam tu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Contoh. Kalau tak ada, tulis kosong lah. Maknanya dia tidak ada muntah. Okey. Ini contohlah simptom ataupun makmal. Kemudian makmal pula lagi, contohnya kita ambil dari segi sel darah putih. Maklumat sel darah putih. Kita nak tengok dia punya sel darah putih adalah indikator kan kepada berlakunya sesuatu infection di dalam badan kita. Macam tu, maklumat sel darah putih. Konon-konon ni makmal yang bagilah nanti. Awak masukkanlah makmal punya value. Okey, habis. Itu je. Saya tak nak banyak-banyak. Simptom dan makmal ni tak nak banyak-banyak. Okey, simptom ni masuk yang paling utama. Ada satu yang paling utama. Saya lupa nak beritahu anda semua. Masukkan yes no button ni. Case atau status case. Status case. Status case ni anda tekanlah yes no. Tolong buat 2 jenis Pertama status case. Yang kedua adalah option juga. Apa maksud dia? Kita nak tahu siapa case, siapa control. Itu je. Status case. So kita akan buat di sini case. Bawah ni adalah control. Bukan kontrol control. Macam mana je control? Control. Okey, ni macam inilah status case. Status case ni mestilah sama. Okey? Status case ni mestilah sama. Cuma saya nak tunjuk contoh. Kalau anda tekan status case jenis yes no, jadi macam mana nanti? Anda tekan status case jenis case atau control, jadi macam mana? Faham Faham tak faham ni? Faham pastikan sama. So tulislah label kat bawah ni. Takut nanti yang key in ni kawan awak dia salah buat Pastikan sama jawapan. Okey. Kita macam bagi hint. Pandai, betul. Kita bagi hint lah. Pastikan sama jawapan. Okey, saya highlight semua, bawa ke bawah sikit supaya saya boleh letak benda lain. Status case tu jenis yes no. Tekan jenis yes no. Yang status case bawah ni jenis option. Kita buat benda yang sama tetapi berbeza dari segi kaedah nak dilaporkan. Nanti saya tunjuk sebab apa. Satu ambil yang yes no, satu lagi ambil yang option. Okey. Yang saya tunjuk kepada anda semua ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah yang paling mudah awak faham. Ada lagi yang agak sukar untuk awak faham, memerlukan coding dan kemahiran transformasi data. Itu yang bawah-bawah tu. Grid, legal value, comment legal, code, relate, group. Ini semua yang lebih complicated. Faham tak? Klik sini, maknanya jika makan, klik sini dia kata makan. Nanti dia tanya makan berapa banyak. Itu dipanggil soalan berantai. Pakai Happy Info ni dia mencabar sikit. Yang itu awak boleh belajar kemudian lah. Masa lapang-lapang nanti awak belajar lah. Walaupun lapang tu nanti masa awak nak tunggu panggil kan. Kadang-kadang panggil setahun 2 tahun kan. Masa lapang tu lah awak buat ulang kaji. Mengalan Kemudian apa lagi nak buat? Cuba tekan grid. Cuba tekan grid. Grid ni nanti kemudian. Dah habis dah yang clinical, dah habis pergi kepada others. Others others. Others ni awak masukkanlah label. Contoh others ni kita nak masukkan elemen lain-lain maklumat lain. Lain-lain ni awak tambah maklumat yang tak berkenaan lah dengan yang berkenaan tapi mungkin dianalisis kemudian. Okey, ni lain-lain saya letak kat sini. Saya ambil grid ni masukkan. Grid masukkan. Serit masuk dalam canvas. Okey, grid dengan column. Alright, saya rasa awak cancel lah. Nak belajar yang ni. Grid ni dia pakai macam setuju, tak setuju, sangat tak setuju, setuju. Kita try kita try. Okey. Perasaan anda sekarang. Macam tu. Perasaan anda sekarang Okey. Perasaan anda. So anda pergi kepada add. Grid column ni anda pergi kepada add. Dia adalah column name, header and footer dia. Yang pertama kita kata
sakit hati. Contohlah. Okey, save column. Okey, sakit hati. Kemudian kita ada sakit jantung. Bila dapat penyakit. Ini contoh. Tapi ini memang agak susah nanti nak analisis. Tapi tak apa. Kita try je apa yang jadi nanti. Kemudian sakit apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Sakit kepala. Contohlah. Sakit kepala. Okey. Save column. Baik. Tekan OK. Okay, bila awak tekan OK ni, dia akan ada macam ni. Dia bentuk grid lah. Apa maksud grid? Kolom dan juga apa tu nama bentuk laju dan baris lah. Okay, awak tekan. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. So nanti awak besarkan lah. Cantikkan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Highlight dulu. Bawa dia ke atas sikit. Allahu Akbar. Okay, bawa ke atas sikit. Ni besarkan. Okay, ni nanti macam mana dia keluar. Kemudian nanti kita tengok. Okay. Kita explore je. Macam mana benda yang keluar. Nanti kita akan study sama-sama. Okay. Habis dah kita punya apa nama ni? Soalan. Soalan kita sebenarnya telah tamat. Tapi tuan-tuan dan puan tadi tak buat dia jadi required. Required maknanya wajib dijawab. So, saya galakkan anda jangan ada tempat kosong lah. Bila tempat kosong nanti dia jadi masalah. Baik. Habis yang pertama menggunakan AP Info. So, step dia yang anda akan buat adalah seperti berikut. Okey. Stepnya mudah saja. Okey, step dia mudah saja. Anda akan buat benda yang sama tetapi dalam bentuk Google Drive. Selepas ni kita akan buat yang itu. Tapi sebelum tu saya akan ajar anda macam mana cara nak enter data dulu. Okey, tutup anda punya AP Info. Dah tutup dah? Jangan auto save, benar. Jangan auto save. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada enter data. Enter data ni ada dua cara nak pergi. Pertama, pergi daripada create form. Anda pergi kepada create form tadi, anda buka anda punya form. Contohnya, recent project Cordoba ni tadi kan. Saya hanya tekan butang enter data. Yang ni, atas ni. Dia tulis enter data. Dia akan membolehkan saya enter. Faham Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah menggunakan apa yang dipanggil sebagai enter data sendiri. Enter data tu pada interfaces yang pertama. Okay, bila anda buka anda punya apa nama ni? AP Info, dia ada yang sebelah kanan create form ni namanya enter data. So enter data ni anda akan klik dan request. Terus not responding Okay. Tekan enter data. Lepas tekan enter data, pergi kepada open form. Open form maknanya buka borang. Carilah borang anda. Dekat mana borang anda simpan. Jangan tanya saya, "Encik, saya simpan borang saya kat mana?" Itu maknanya kau orang sendiri pun tak tahu kau simpan borang kat mana, kau tanya aku. Memang cantik lah tu. Saya tadi simpan dalam Cordoba food.prj. Nama projek saya PRJ. Kemudian saya tekan OK. Ikut yang macam mana awak namakan tadi. OK. Apabila dah sudah buka, maka dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. OK, saya ulang balik semula. Okay, saya ulang balik semula. Pertamanya, tutup semua sekali. Saya pergi kepada enter data. Selepas saya pergi kepada enter data, saya akan cari data saya tu tadi dekat mana. Saya tekan open form. Saya pergi kepada browse. Saya cari dekat mana data saya located. Itu sebab anda mesti letak di tempat yang senang anda cari. Saya letak dalam Cordoba, dalam food ni ada food.prj. Borang dia tu nama PRJ. Saya tekan OK. So, bila saya tekan OK, maka komputer akan buka lah. Ini buka dia. OK, selepas saya dah buka, apa yang perlu anda lakukan nanti dan minta tolong kawan awak buat, dengar ni awak akan masukkan 30 dan ke atas. Masukkanlah. Contoh nama Abu. Okey, nombor rumah 23, nama jalan Jalan Pendekar Mustar. 2, Taman Hang Hampa ni. Contoh. Postcode 43200. Mukim Johor Bahru.
Johor Bahru tepi. Kita ada Johor Bahru tengah, Johor Bahru depan, Johor Bahru belakang kan? Kau menganjing tak? Wanita, bangsa Cina. Contoh. Nama Abu, bangsa Cina. Diploma ke atas. Berkahwin. Umur 23. Tarikh lahir. Tarikh lahir, baru lahir hari tu. Memang menipu lah. Ini tricky sikit lah. Sepatutnya awak kena ikut betul umur dia berapa kan. Awak letak je lah berapa pun. Yang penting buat je lah macam mana pun. Anda pastikan anda ada experience mengisi tu. Mengisi. Di dalam anda punya borang tu. Di dalam enter data tadi. Ni dalam enter data ni. Awak tengok atas ni. Dia tulis enter kan. Ni. Atas ni. Enter tu. So sekarang ni dekat sebelah kanan create form ada enter data kan. Ini sekarang saya berada di dalam enter data. Yes, benar. Buka kat dalam desktop mana? Download. Saya tak faham download yang awak masukkan tu. Tak, dia memang kena buka dekat awak punya PC yang awak buat ni. Boleh kalau nak buat dalam PC orang lain. Awak kena ambil the whole folder. Awak tak ambil the whole folder. Selamat Hari Raya. Okay. Cuba try. Cuba try lah. Cuba try. Kalau awak ada OTG, awak try copy the whole folder. Jangan miss satu folder pun. Ambil folder yang asal dia simpan tu. Try masuk dalam awak punya smartphone. Masuk tak? Tapi setahu saya kalau dia masuk dalam awak punya pun, dia still kena simpan locally. Maksud locally ni dia simpan dalam memori berkenaan. Dia tak simpan dalam cloud. So kalau dalam phone, dia simpan dalam phone memory. So kena extract balik, masuk balik. Try lah. Try. Saya rasa itu satu argument yang bagus. Tak pernah student argue dengan saya sepanjang hidup saya ni. Bagus. Cuba try, tengok. Kalau terjadi, why not? Memang bagus. Kegerapan muntah, 23 kali. Logik tak? Confirm dah kering Mamat ni 3. Maklumat sel darah putih. Contohlah kita buat dalam bentuk peratusan peratusan. Lagi tinggi, maknanya lagi tinggi peratusan. Kita letaklah 67. Status case, katakanlah orang ni adalah yes. Maknanya dia jenis, dia orang case lah. Dia dapat case. Okey, others ni sebenarnya kita dia macam tu. Sekejap 1. Oh, okey. Perasaan anda sekarang 1 sampai 5. 1. Sakit jantung bila dapat penyakit. 5. Sangat setuju lah. Sakit kepala bila dapat sakit. 1. Kepala tak sakit sangat. Tapi tadi ngadu sakit kepala. Macam tu. Tak kisahlah. Habis yang ini semua, apa yang tuan-tuan dan perempuan akan buat, anda akan tekan save ataupun anda tekan next. Bila anda tekan next, dia akan masukkan dalam online. Sebenarnya dia benda ni dah direkodkan. Dia dah rekodkan. Tekan new record. Bila anda tekan new record, dia akan simpan rekod yang sekarang anda klik ini. Dia akan pergi ke nombor seterusnya. Faham tak?